Dunia hari ni orang kejar habis-habisan. Jadi kita kadar mana yang kita perlu, balance ni kita gunakan masa kita untuk lebih kepada Allah SWT. Baik. Lagi dia kata di sini, dan murad dengan ulama itu pada ayat itu dan lainnya daripada beberapa ayat, daripada ayat Al-Quran dan daripada beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, yaitu ulama yang menjalani jalan ahli sufi itu, seperti yang tersebut oleh Syekh Ibn Ubad dahulu itu, pernah disebut sebelumnya. Dan kerana inilah, berkata Syekh Al-Arif Billah Al-Alim Al-Rabbani Hasan Ibn Abdullah Fadal Balhaj rahimahullah di dalam kitabnya yang bernama Al-Fusulul Mufattahiyah wa Nafatatu Ar-Ruhiyah, dengan katanya, ini satu kitab masyhur, kitab tasawuf. Apa kata dia? Dia kata, qad taqarrara mazhabus sufiyati al-yawma kataqarruri sairil mazahibi wa sara madhhaban mustaqillan bi usulihi wa furu'ihi wa ahkamihi wa sairi ma yata'allaqu bihi, faman arada tahqiqahu wa tafaqquha fihi qadara alayhi bil qira'ati ala masyayikhi wa mutala'atil kutubil musannafati fihi ala atammi ma yakun. Sekali lagi, qad taqarrara madhhabus sufiyati al-yawma qad taqarruri sairil madhahibi wa sara madhhaban mustaqillan bi usulihi wa furu'ihi wa ahkamihi wa sairi ma yata'allaqu bihi, faman arada tahqiqahu wa tafaqquha fihi qadara alayhi bil qira'ati ala masyayikhihi wa mutala'atil kutubil musannafati fihi ala atimma yakunu. Artinya, sesungguhnya telah tetap mazhab Ahlus Sufi pada hari ini. Telah tetap maknanya tak ada lagi pertikaian, perbalahan ataupun bantah membantah. Masalah apa? Masalah mazhab Sufi. Dia kata sesungguhnya telah tetap mazhab Ahlus Sufi pada hari ini, yakni pada masa sekarang. Dan mazhab Sufi ini banyak, dan dia bukanlah suatu yang boleh berhasil. Kalau ada puak-puak yang menganjurkan satu-satu amal, tapi mereka berhasil sesama mereka, kita orang luar tak boleh tahu. Itu tak. Macam Islam, kita tengok amalan kita yang kita buat harian, ada tak benda yang kita rahsia, kita tak beritahu ke orang. Mana kita tak nak bagi orang tahu. Bukan masalah macam sedekah, tapi masalah agama itu sendiri, amalan kita, benda tu dah jelas. Kita tak boleh pertikaikan lagi. Zuhur, waktu zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh, 4 rakaatnya tak boleh pertikaikan lagi. Kalaupun khilaf-khilaf itu bukan masalah pertikaian,
Tapi segi asas memang semua orang bersetuju. Macam tu juga dengan mazhab Sufi ini. Dia tidak atas satu nama, tapi dia bergerak di atas satu amalan. Mungkin berbeza daripada bentuk pembawaan masing-masing. Ada Sufi macam ni dia punya pergerakan dia. Ada macam ni, contohnya di sana ada satu tarikat dipanggil tarikat Naqsyabandi. Dia ada satu cara jalan dia, zikir dia, ibadat dia. Dan di sana ada tarikat Idrisi. Saya ziarah satu tempat di Yaman, ada satu keluarga Idrisiyah, mereka bawa tarikat Idrisi. Tariqatul Idrisiyah yang diwarisi daripada datuk nenek daripada zaman sahabat. Keluarga ni mereka satu-satu keluarga yang ada simpan janggut baginda. Janggut baginda dia letak dalam satu bekas botol, nampak dia punya kilauan. Bukan ada minyak janggut Nabi. Disimpan daripada zaman Nabi, keturunan tu sampai hari ini. Jadi dia ada tarikat Ahmadiyah, bukan Qadiani. Qadiani itu batil. Dia tarikat-tarikat yang mungkin hari ini ada cebisan-cebisan dia yang dibawa oleh ulama. Tapi dengan syarat mereka ni adalah orang yang memikul syariat. Jangan dia buat tarikat dia tak ada syariat. Tarikat ada, syariat tak ada. Semayang tak berjemaah, masyarakat dia tak bergaul, Jumaat pun dia tak pergi, dia berasingan dengan orang lain dan dia hanya berpuak-puak dia saja. Itu tak betul, itu tak ikut syariat. Kalau orang yang betul ikut tarikat dan syariat yang betul, dia macam kita, tak ada benda yang dia anggap dia lebih. Nampak orang nak tegur je, awak silap, ini silap, tak betul. Tak. Dia orang tarikat ni, dia bukan kerja dia nak cari kesalahan orang, pertikai kelemahan orang dan menisbahkan dia saja yang betul. Itu tak. Tarikat ni kita beramal untuk lebih mendekatkan diri pada Allah. Itu dia punya tarikat. Jadi adalah besar-besar tarikat. Tariqatus Syaziliyah ini tuan-tuan boleh dapat daripada ulama-ulama yang mursyid. Ulama-ulama biasa ni tak ada, tak boleh, tak cukup. Ulama-ulama yang mempunyai ilmu yang dalam, amal yang hebat, masyarakat bagus, semua orang terima, dan dia seorang yang beramal dengan ada tarikat dia. Minta dia satu amalan, dia akan kata awak ni banyakkan istighfar sebagai contoh, awak ni banyakkan selawat, lain semua tapi satu lebih, selawat lebih. Awak kena jaga puasa Isnin dan Khamis, awak kena itu, awak kena ini. Jadi guru-guru yang mursyid. Saya tengok di Indonesia ada satu guru yang mursyid, dia ada pondok besar, pelajar dekat 7,000. Dia waris daripada bapa dia. Nama dia Kiai Kuzairon. Dia ada amalan tarikat dia. Dia ada suluk. Duduk, ada suluk 3 hari, duduk situ dalam masjid, sembahyang berjemaah, makan dia ada makanan yang dimasak. Dia tak makan mewah macam orang lain. Dan mereka punya amalan diberi satu wazifah zikir lah. Ada yang 3 hari, ada 10 hari, ada 40 hari, ada 4 bulan macam orang tabligh juga. Tapi dia suluk. Habis keluar saja daripada situ, dia tak keluar sombong, tak. Dia keluar rendah diri, dia keluar dengan khidmat pada masyarakat, dia keluar dengan senyuman, dia keluar dengan baik, dan dia ada amalan dia. Saya tak tahulah di Malaysia ni ada tak ada, tapi di Indonesia memang ada. Saya dengar bapa dia dulu hebat, macam-macam cara, daripada zaman Belanda, ilmu-ilmu hitam macam-macam. Indonesia ni
Tapi dengan amalan tarikat ni subhanallah. Dan pelajar-pelajar dididik. Saya tengok pelajar-pelajar, bila Pak Kiai nak datang mengajar, penuh pelajar. Lagi setengah jam Kiai nak masuk, sunyap, tak ada bising. Ini setengah tempat, guru depan pun bising. Kata tak ada guru. Dengan ada guru pun orang bersembang, bising, gelak, ketawa. Ini tak ada guru. Syekh belum datang lagi, dia duduk sedang mengendalikan beberapa halaqah yang lain. Pelajar semua tunggu, senyap aja. Itu tarikat. Tuan-tuan boleh carilah tarikat ini. Kita dapatkan, kita kalau hidup dengan keadaan masalah, runsing, minta nasihat orang-orang mursyid ini supaya dia pimpin kita. Kalau di India sana ada satu dulu, Maulana Talhah, anak kepada Maulana Zakaria rahmatullah ta'ala alaih, seorang mursyid. Dia akan bagi kita zikir, dia akan bagi kita panduan. Dan dia sahibus syariah, mana dia semayang berjemaah. Bukan macam kita bila bawa tarikat ni, tak ada campur dengan orang. Dia jadi macam satu kampung, dia puak dia je. Panggil lah kenduri ke apa, tak datang. Itu tak betul. Jadi ini dia kata di sini, apa dia nak beritahu tentang mazhab sufi ni, suatu yang tak boleh dipertikaikan. Dia tak ada satu nama. Hanya Naqsyabandi saja ke, Idrisi ke, Syadzili ke, Chisti ke, banyak. Atas yang mana benda tu wujud dalam bentuk amal, macam fiqh. Bentuk kita tak sebut kita Hanafi, Syafi'i, tapi amalan tu betul. Semayang berjemaah 5 waktu, Ramadan puasa, ibadat tarawih, ibadat memang dah tak boleh dipertikaikan. Begitulah sufi ini. Sufi ini dia satu ibadat dalaman, penyucian dalaman. Dia bermula dengan akidah yang betul dan diikuti pula dengan fiqh yang betul, baru datang sufi. Sufi dia tak datang depan, dia datang last. Kamu nak bersihkan hati, last setelah kamu bersihkan akidah kamu. Lepas tu kamu bersih diri kamu dengan fiqh, baru kita pergi pada sufi. Ni langkau pergi sufi dengan fiqh tak tahu, wuduk pun tak tahu, pegang kepada sufi, jadi tarikat dan tarikat sini, pegang pakai serban besar-besar, tak ini. Zikir bergoyang macam nak runtuh rumah. Ada puak tarikat dia punya zikir dia, macam tuan-tuan duduk ni, bila sampai setahap tak sedar, yang depan ni dah sampai belakang ni, berguling-guling. Yang buruknya lagi, perempuan yang belakang nu sampai ke depan sini, sedar-sedar air kat depan dia, jadi tak imam pula. Itu tarikat apa? Ada sampai ke macam tu sekali. Ada. Kita tarikat sufi ni mudah. Sebab tu tuan-tuan tengok ulama sufi, muka manis, senyum, zikir, subhanallah. Hati dia sentiasa berdetik dengan Allah, 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 Allah. Dunia tak ada harga. Tak adalah kita bawa dia naik kereta Mercedes, besok naik beca, sama je. Bukan dia rasa besar hati naik kereta besar mahal, tak. Emas, pasir, sama je. Ini sufi. Tapi nak dapat ni tuan-tuan, ketiga, ujung sana. Jangan awal. Tuan-tuan boleh dapat macam saya pandukan tadi, ulama-ulama sufi ni dapatkan. Dapatkan nasihat mereka. Mereka ni dunia memang tak kenal. Dia tak ada depan, dia belakang-belakang. Tapi subhanallah, mereka adalah ahlullah. Kita tengok lagi sikit apa dia kata. Artinya sesungguhnya telah tetap, makna wujud tak boleh dipertikaikan. Mazhab Ahlus Sufi pada hari ini, yakni pada masa sekarang ini, seperti tetap segala mazhab yang 4 itu. Macam wujudnya mazhab fiqh, ada juga mazhab sufi. Mazhab sufi ada mazhab dia.
Fiqh dia ada, mazhab fiqh ni dia ada hukum. Mazhab sufi pun ada hukum dia. Dia ada wajib, dia ada sunat, dia ada haram, ada makruh, ada hukum dia. Pada ulama-ulama dia. Kalau kita sampai ke tahap tu, kita akan tahu ini dah wajib. Kita dah wajib, ini sampai macam ni dah wajib, ini dah wajib, ini sunat, ini tak boleh, dan sebagainya. Macam mazhab fiqh, tapi dia mazhab sufi. Dia kata seperti tetap segala mazhab yang empat itu, dan jadilah ia seolah-olah mazhab yang mustaqil. Mazhab sufi ini seperti mazhab yang mustaqil. Apa makna mustaqil? Yang tersendiri. Macam mazhab Syafi'i, satu mazhab yang tersendiri. Dia berdiri dia dengan mazhab dia. Dia sendiri kata ini sah, ini batal, ini makruh, dengan hujah dan dalil nas dia. Walaupun kadang-kala tidak sama dengan mazhab lain. Begitu juga dengan sufi, dia ada mazhab dia dan dia ada hukum dia. Bagi ulama mungkin hukum dia bukan maksudnya batal sah daripada sudut fiqh, tapi dalam sudut sufi. Sebab itu dia kata, dan jadilah ia seolah-olah mazhab yang mustaqil dengan usulnya, yakni usuluddin. Dalam mazhab sufi ada usuluddin, dia ada usul dia, dan furuknya, yakni ilmu fiqh. Dalam mazhab sufi dia ada furuk dia, dia ada fiqh dia. Awak kena buat macam ni, ini kena buat panduan dia. Sebab itu dia masuk suluk, dia ada suluk. Orang nak masuk suluk dia pun syekh akan tengok. Kadang-kadang datang dia reject balik-balik pergi kerja. Awak setengah orang datang suluk, dia nak lari daripada kerja rumah dia, anak serabut, dia tak kerja. Syekh akan kita balik, bekak kedai kerja, pergi pasar berniaga. Nanti dulu, nanti suluk. Dia suruh kerja dulu. Kerana kita mungkin, kerana manusia ni ada orang yang dia punya hidup dia mesti ada sebab. Tak ada sebab nanti fitnah. Ada pendapatan, ada income. Orang nampak tahu dia punya pendapatan dia, daripada mana hasil usaha dia. Dia berniaga, dia beladang, dia petani dan sebagainya. Jangan nanti orang tengok hidup mewah tapi tak ada kerja. Ini dadah apa dia jual. Orang akan syak macam-macam. Mana siapa nak yakin kata kita rezeki datang dari langit? Amalan kita lebih kurang macam orang lain je. Sebab itu kita kena ada asbab. Kita bukan mutajarrid, orang yang boleh tinggalkan kerja. Ulama kata umpamanya macam satu orang raja kata pada dua rakyat dia. Satu rakyat, raja kata engkau pergi kerja, hasil rezeki kau pakai. Satu orang macam tu. Satu orang lagi, raja kata engkau duduk dengan aku, segala rezeki engkau aku jaga, kau ikut je ke mana aku pergi. Jadi ada orang macam tu, dia tak kerja apa, dia hanya ibadat dengan Allah dengan perantaraan syekh mursyid tadi. Kita tak boleh sampai ke situ lagi. Kita duduk yang pertama tadi. Dia ada langkah-langkah, tahap-tahap step dia untuk kita sampai. Sebab tu dia kata di sini, dan furuknya yakni ilmu fiqh. Dalam mazhab sufi ada fiqh dia. Dan segala hukum, yakni segala hukum haram ada dalam sufi. Dia tak haram jenis, kita kata dia ada haram dia lah. Bila sampai masa kita akan terdedah kepada tasawuf, dalam kitab ni dia akan sebut apa yang dikatakan haram. Dia akan sebut dan halal, apa yang dikatakan halal. Bukan bentuk makanan jasmani. Halal haram ni ialah makanan rohani yang dalam ni. Makanan jasmani kita tahu ini halal, ini haram. Tapi makan rohani kita, apa yang menjadi halal kepada rohani kita, apa yang menjadi haram kepada rohani kita, itu tasawuf. Dan hukum batal dan hukum sah, macam solat batal sah. Maka tasawuf dalam mazhab sufi, dia ada batal, ada sah. Dan barang yang bergantung dengan dia, maka barang siapa yang berkehendak akan mengetahui segala hakikat ilmu itu. Kalau nak tahu ilmu tasawuf, ilmu sufi ini,
dan berkehendak mafhum akan barang yang di dalamnya. Kalau nak tahu apa isi mazhab sufi, apa dalam dia, nescaya kuasa ia atasnya dengan membaca. Cara dia, kita kena belajar, kita kena membaca. Tengok tuan-tuan, dia kata cara nak dapat, nak tahu lebih dalam. Sebab itu kita kata dia duduk di belakang, sufi ni di belakang. Selepas tauhid diikuti dengan fiqh, baru sufi. Itu dia kata dan berkehendak mafhum, kita nak mengetahui akan barang di dalamnya itu, nescaya kuasa ia, mana dia berkemampuan atasnya dengan membaca segala kitab yang dikarang oleh masyayikh ahli sufi kepada ulama ahli sufi. Dia kena baca, bukan beli baca seorang-seorang. Macam mana hari ni kita disuruh membaca, maka orang pun buatlah macam-macam terjemahan sampai tak payah berguru dah, cukup dah. Hari ni semua maklumat agama dah boleh baca sendiri dah. Kalau dulu kita kekok kerana kitab-kitab dalam bahasa Arab, sekarang Bukhari dah ada dalam terjemahan Melayu. Apa kitab yang tak ada? Banyak dah ada. Tafsir pun dah ada dah. Ada satu kawan saya sedang terjemah pula tafsir Jalalain, tafsir Sawi. Terjemah maknanya kalau dah disiap terjemah tu, orang boleh beli baca je, tak payah ada guru lah. Apakah itu yang dimaksudkan? Tak, bukan kita. Sebab tu saya suka menggunakan pendekatan, bukan kita suruh baca, tapi bertalaqilah, belajarlah. Buku sejarah bolehlah kita baca, buku akidah, buku tauhid, buku hadis, jangan kita baca melainkan ada guru. Sebab tu dia kata di sini, tuan-tuan tengok, dan nescaya kuasai ia atasnya dengan membaca segala kitab yang dikarang oleh masyayikh al-sufi. Baca dengan siapa? Baca kepada ulama al-sufi. Jangan baca kitab sufi pada ulama nahu, tak boleh. Dia alim apa? Dia alim bahasa Arab, dia ada PhD bahasa Arab, kita pergi duk taraf tafsir dekat dia, lintang pukang lah masalah. Baca hadis dengan dia, mana boleh. Tengok kelulusan. Kalau awak kelulusan sufi boleh. Kelulusan sufi ni dia tak ada universiti ni. Ini tak ada universiti yang boleh keluarkan satu orang dia keluar sebagai sufi. Mana ada dunia hari ni boleh keluarkan universiti sebagai satu sufi? Tak ada. Sufi yang kita baca di sini, yang tinggi kedudukan kebolehan ini, tak ada universiti. Mungkin dia boleh keluar dengan kemahiran fiqh, dengan kemahiran tauhid. Ini adalah satu bimbingan didikan ulama-ulama ke ulama-ulama. Jadi kita belajar dengan mereka, bertalaqi. Itu ilmu yang kita nak. Bukan kita baca, buat tesis, itu bukan. Dan kuasa mutalaah, mutala' makna dia boleh kitab yang dikarang oleh mereka itu di dalam tasawuf itu atas sempurna pengetahuannya itu. Dan ini nak kena syarat, nak kena bagi boleh mutalaah, maknanya boleh kita mempelajari kitab-kitab, mesti kita ada alat. Hari ini alat nahu tak ada, saraf tak ada, balaghah tak ada, badi' tak ada, mantiq tak ada, tafsir tak ada. Tiba-tiba nak pegang kitab sufi, tak akan dapat. Dia kena mendalui mempelajari sikit demi sikit pengajian ini, nak sampai kepada tahap. Sebab itu ulama-ulama dulu sufi mereka hebat. Imam Abu Hanifah walaupun dia seorang peniaga, tapi dia sufi. Tengok ibadat dia, 300 rakaat satu malam. Bila dia dipukul sampai dia kurangkan. Imam Ahmad bin Hanbal pun sampai 300, dikurangkan sampai 150. Itu sufi, itu ulama sufi. Ulama yang
Tak ada macam kita ni kerajak ngantuk. Dia bukan nak tidur, tak tidur. Imam Abu Hanifah 20 tahun tak pernah baring. Kita nak sampai tahap itu memang tak sampailah, tak tercapai. Kurang-kurang debu-debu dia orang kita dapat belajar sikit-sikit, dapat hidupkan malam, dapat bangun waktu malam, dalam kesunyian malam belajar, berlatih bangun untuk dapat 2 rakaat, berdoa pada Allah. Besok bangun lagi dapat 2 rakaat. Dapat ibadat malam pun alhamdulillah, dengan keadaan sunyi, senyap, siapa pun tak tahu, yang tahu Allah. Taib dia kata lagi, atas sempurna pengetahuannya itu, kerana di dalam segala kitab karangan ahli sufi itu telah terhimpun di dalamnya ilmu usuluddin, dan ilmu fiqh, dan ilmu tariqah, dan ilmu haqiqah. Bermula ilmu yang menghimpunkan di dalamnya akan segala ilmu yang tersebut itu, iaitu dinamakan akan dia ilmu tasawuf yang sebenar-benarnya. Lagi, dan barang siapa yang tiada masyghul di dalam menuntut ilmu tasawuf, kita kena sampai sana. Kalau satu orang tak belajar ilmu tasawuf, tak tahu pun ilmu tasawuf, tak belajar, apa jadi? Dia kata, barang siapa yang tiada masyghul di dalam menuntut ilmu tasawuf itu, maka ada mereka itu alamat orang yang kurang imannya. Iman kita ni masih lemah, masih kurang, tak betul iman kita. Lagi kurang akalnya, otak kita ni pun tak berapa sempurna. Memang betul lah, kita tak belajar menjenis tadah telinga aja. Lagi tak belajar. Bawa kitab, tuan-tuan, beli kitab, bawa, biar berat sikit tangan, bau tu, bawa beg, datang tiap-tiap malam masjid ada pengajian. Takkan 2-3 orang je ada kitab, mesti setiap orang kena ada kitab, datang belajar. Baru kita punya otak kita tu clear. Tengok dia kata otak kita tak sempurna, maknanya lebih kurang bengong lah. Dan kurang agamanya. Agama kita pun tak mantap, tak kukuh. Memang hari ni kita tengok rapuh. Diuji dengan lapar sikit pun dah kita mengamuk satu rumah. Belum lagi diuji dengan ujian-ujian yang berat. Jadi sebab itu tuan-tuan, mudah-mudahan saya dan tuan-tuan kita dapat ambil masa. Kalau bagi kita yang dah sudah terlepas usia, kita belajarlah apa yang ada kat masjid, program-program yang ahli jawatan kuasa fikirkan pengisian dia, kita ambil perhatian. Tapi anak-anak kita jangan lepaskan peluang. Sara mereka, didik mereka untuk mereka dapat ilmu yang sempurna. Dia kata, dan kurang agamanya. Demikian disebut akan dia oleh Syekh Husain ibnu Abdillah di dalam kitabnya tersebut itu. Jadi tuan-tuan, itulah yang dapat saya perkatakan pada malam ini mengenai dengan ilmu tasawuf.